Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi tazkirah kita kali yang ke-75. Alhamdulillah, mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama dalam majlis ilmu di hari penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah ini ya. Untuk membuka majlis, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan penyampai tazkirah kita pagi ini, saya ingin mempersilakan Dr. Wardah Yusof, Ketua Jabatan Seni Bina untuk menyampaikan kata-kata aluan. Silakan, Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator kita, Encik Fatah. Bersyukur kita kehadrat Allah kerana bersama-sama kita pagi ini diberi peluang. Jadi terima kasih kepada profesor-profesor, timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi-pengurusi jabatan, warga Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, warga UKM dan seterusnya jika kita ada ahli-ahli daripada luar. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana pada hari ini sudi bersama-sama Fakulti Kejuruteraan Alam Bina untuk bersama-sama menghadiri kita punya tazkirah yang memang setiap kali pada pagi Jumaat kita adakan. Dan sekarang pada kali ini dah tazkirah siri ke-75. Ya. Jadi kita berasa sangat bersyukur kerana sepatutnya kita pun dalam keadaan ketidaktentuan kerana hari ini pun kita tak sure sama ada kita cuti ke tidak. Semua orang tengah menunggu-nunggu dan alhamdulillah semalam kita punya Perdana Menteri ke-10 dah announce cuti pada hari Isnin. Jadi kita semua direzekikan oleh Allah untuk bersama-sama kita mendengar tazkirah pada hari ini oleh jemputan kita Ustaz Dr. Muhammad Izzuan Mat Yusof. Satu tokoh yang sebenarnya tidak asing bagi siapa yang mengenali beliau dan pernah mendengar ceramah-ceramah beliau sebelum ini. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator kita, Encik Fatah, untuk membacakan biodata beliau dan seterusnya meneruskan sesi tazkirah ini. Okey, terima kasih Dr. Wardah. Untuk makluman semua, penceramah kita pagi ini adalah Ustaz Dr. Muhammad Izzuan Mat Yusof. Dan tidak salah sekiranya saya membaca sedikit saja untuk latar belakang beliau. Ustaz Muhammad Izzuan bin Mat Yusof berasal daripada Kertih, Kelantan. Lahir pada tahun 80-an. Ya, Ustaz? Kelulusan akademik beliau Sekolah Menengah Agama Persatuan Kajang tahun 92 hingga ke 97. Pra-Akademik Pengajian Islam Universiti Malaysia, Malaya, Nilam Puri, Kelantan tahun 98 sampai 99. Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur tahun 2000 sampai ke 2003. Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Al-Quran dan Al-Hadis. Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 2003 hingga ke 2007, ijazah Sarjana Usuluddin Al-Quran dan Al-Hadis. Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 2012 hingga ke 2016, ijazah Doktor Falsafah Bidang Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah. Panjang ni. Tajuk tesis perspektif komuniti lesbian, gay dan transgender Muslim di Malaysia terhadap perlakuan homoseksual dan konsep perkahwinan di dalam Al-Quran. Kepakaran beliau, tafsir dan ilmu semasa penyelewengan tafsir dan
LGBT. Dan terkini beliau pegawai khas Dasar dan Parlimen, pejabat YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Okey, itulah serba sedikit latar belakang penceramah kita pagi ini. Okey Ustaz, tajuk amalan kita, tajuk tazkirah kita pagi ini, amalan menuju syurga Allah. Dengan itu dipersilakan Ustaz Wan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Fattah selaku moderator dan pengurusi majlis kita pada sesi tazkirah pagi ini. Seterusnya yang berusaha Dr. Wardah Fatimah binti Yusof, Ketua Jabatan Seni Bina, yang juga sebenarnya sahabat saya yang sama kami bersekolah di Semap Kajang. Kemudiannya yang berusaha, yang berbahagia, profesor-profesor, ketua-ketua jabatan, timbalan-timbalan dekan dan warga Fakulti Kejuruteraan Seni Bina UKM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang penuh barakah yang mulia ini, pagi Jumaat, kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis ilmu yang saya kira sangat bermakna, dan mudah-mudahan kita berdoa agar majlis kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu, saya kira dengan apa yang disebutkan tadi, sebenarnya bila sebut tentang UKM ni, tuan-tuan puan-puan semua, dia menjadi suatu yang dekat di hati saya kerana walaupun degree dan master maksudnya di UM, tetapi Allah takdirkan saya sambung belajar di peringkat Doktor Falsafah di Fakulti Pengajian Islam UKM. Jadi dengan kata lain, UKM ini juga sebagai yang dekat dengan hati saya kerana juga merupakan warga alumni kepada UKM. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam tajuk yang saya diberikan dan untuk kita berbincang pada pagi ini, iaitulah 4 amalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam hidup kita ini, tuan-tuan puan-puan semua, sebenarnya di antara perkara yang paling utama yang kita nak capai, yang kita nak raih adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau orang itu jelas hala tuju dan matlamat hidupnya, dia tidak akan mudah terkesan ketika dalam perjalanan kehidupan itu ada ujian, cabaran dan juga mungkin dugaan yang berat yang menimpanya, kerana dia tahu di antara mesej Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan di dunia ini adalah satu yang berbentuk ujian. Life is a test. Kehidupan adalah suatu bentuk ujian daripada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalannya. Dan dialah Allah yang maha berkuasa lagi maha pengampun. Para ulama tafsir ketika mengulas ayat ini, kenapa Allah dahulukan kematian baru kehidupan? Kenapa Allah tak sebut kehidupan dulu baru kematian? Di antaranya pandangan ulama kerana kita hidup di dunia ini untuk mati. Dengan kata lain, kehidupan di dunia adalah sementara. Dengan maksud, kalaupun ada pelbagai ujian yang kita tanggung, yang kadang-kadang tidak mampu untuk kita pikul kerana beratnya ujian yang kita hadapi, maka ingatlah, kehidupan dunia hanya sementara, kita akan bertemu dengan kematian, dan selepas kematian itu ada kehidupan yang kekal abadi sifatnya, iaitulah di hari akhirat. Jadi kerana itulah, dengan kata lain, untuk
kita bertemu akhirat, kita kena hidup di dunia dahulu, kemudian kita akan bertemu dengan kematian, kita akan dibangkitkan semula dan akan dipersoalkan akan tanggungjawab kita semuanya ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah saya katakan bahawasanya tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, apabila kita jelas matlamat hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi Allah, maka sudah pasti kita akan berjaga-jaga, berwaspada dan berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang tidak wajar, yang melanggar batas syariat misalnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Di sana akan ada pertanggungjawaban, akan ada accountability. Maksudnya atas apa yang kita lakukan di atas dunia, semuanya akan dibentangkan amalan kita di hadapan Allah, diadili dan akhirnya diputuskan ke manakah kita nanti. Sama ada dipersilakan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam akhir surah Al-Fajr Allah menyatakan bahawasanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan kamu redha untuk bertemu dengan Allah dan Allah redha nak bertemu dengan kamu. Maka masuklah di kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini satu konteks di kalangan hamba Allah yang beriman, yang mempunyai jiwa yang tenang, maka Allah persilakan, Allah welcome kita untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat dalam surah Al-Mulk juga Allah menyatakan tentang golongan yang ingkar, yang derhaka ini, bagaimana akibat dan nasib mereka di akhirat nanti. Antaranya Allah menyatakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan ingatlah tatkala orang-orang yang ingkar derhaka dicampakkan ke dalam neraka dan akhirnya mereka disoal siasat oleh para malaikat yang menjaga neraka. Apakah tidak pernah datang kepada kamu pemberi peringatan yang memberikan kamu ingatan-ingatan tentang adanya azab di akhirat ini bagi mereka yang ingkar dan derhaka kepada Allah? Lalu mereka menyatakan, bahkan ada telah datang kepada kami pemberi peringatan, cuma soalnya kami ini sifatnya bagaimana? Fakadzabna, kami ini mendustakan mereka yang telah menyampaikan peringatan kepada kami. So kita boleh tengok bagaimana perbezaan di antara orang beriman dan juga orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Kalau orang beriman itu dipersilakan masuk ke dalam syurga Allah, manakala golongan yang kufur pula dicampakkan ke dalam neraka. Dengan kata lain, seolah-olah tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi rasa belas ihsan, kerana apa yang Allah janjikan itu setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Mereka mendustakan kebenaran, mereka menolak peringatan-peringatan yang baik, yang akhirnya membinasakan nasib mereka di akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita boleh faham tentang perkara ini, maka sebab itu kita kena bekerja dan bersegera untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan sebanyak mungkin amalan-amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Sebab itulah tajuk yang saya cadangkan ini pada hari ini, 4 amalan menuju syurga Allah, yang sabit daripada hadis yang sahih sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam. Yang pertama, wa at'imut ta'am. Yang kedua. Kemudian yang ketiga iaitulah wasilul arham, dan yang keempat wasallu bil lail wan nasu niyam. Dan akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kita melakukan 4 perkara ini, insya-Allah tadkhulu
al-jannah bisalam. Kelak kalian akan masuk ke dalam syurga dengan penuh keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Cuba kita sama-sama teliti dan kita perhati tentang 4 perkara yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Bagaimana anjuran Nabi, bagaimana galakan Nabi, dan kalau kita lihat daripada 4 perkara ini, 3 perkara itu adalah melibatkan hubungan langsung antara kita dengan manusia. Iaitulah afsyus salam, beri salam ataupun tebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Dan yang ketiga, wasilul arham, dan sambungkanlah tali persaudaraan ataupun silaturahim. Berbanding yang keempat itu lebih kepada hubungan kita personal dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila Nabi menyatakan wasallu bil lail wan nasu niyam, dan solatlah pada waktu malam ketika manusia tidur. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat pada yang pertama itu, tebarkan salam. Baik, saya kadang-kadang saya sebut kepada jemaah bila kita berkongsi tentang hal ini, ada yang masih tak jelas bagaimana lafaz salam yang sebenarnya. Bahkan cara kita mengungkapkan lafaz salam itu pun kadang-kadang lebih kurang. Kita katakan lafaz yang sebenar bagaimana? Assalamualaikum. Ini yang paling ringkas, yang bermaksud salam sejahtera ke atas kamu. Ada orang kadang-kadang dia bagi salam macam mana, tuan-tuan, puan-puan semua? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang bagi Assalamualaikum, Semikum, S-E-M-E-K-U-M. Ada yang lagi dahsyat tu, Samkum, ada juga Samkum pun ada. Jadi kita nak kata kalau boleh, kalau kita ni sebut pronounce tentang satu perkataan word itu dengan cara yang betul, maka sebaiknya kita sebut juga lafaz salam ni dengan lafaz yang betul. Jadi kita sebut apa? Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Baik. Dalam Islam, ketika mana kita melafazkan salam, yang kata hukumnya sunat ketika menyampaikan salam itu, dan yang menjawabnya pula adalah wajib untuk menjawab. Bahkan kata para ulama, tidak sah ataupun belum sempurna. Kalau orang bagi salam pada kita, kita hanya jawab dalam hati. Jadi maksudnya apa, tuan-tuan puan semua? Nak jawab itu biar jawab lisan, biar orang dengar, paling kurang pada peringkat telinga kita. Supaya kita betul-betul membalas doa itu. Sebab apa? Orang yang bagi salam kepada kita bermaksud dia telah mendoakan kesejahteraan kita. Kemudian, dalam Islam pula diajar pada kita, bila kita bagi lafaz salam ni, kita kena jawab dengan lebih baik. Contoh, kalau dia bagi salam, Assalamualaikum, maka kita jawablah dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas kamu juga kesejahteraan dan rahmat Allah dan keberkatannya. Lepas tu ada pula orang tanya, Ustaz, kalau dia bagi salam panjang pula, Ustaz, macam mana nak jawab tu? Dia bagi salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam diajar pada kita, kalau tak jawab lebih baik pun, kita jawab yang setara. Jadi kita boleh jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambah lagi apa dia? Wa maghfiratu wa ridwanuh. Ke atas kamu kesejahteraan dan rahmat Allah dan keberkatannya dan pengampunannya dan kelebihan kurniaannya. Subhanallah. Agak-agak tuan-tuan puan semua, di manakah agama yang lebih baik daripada Islam yang mengajar kita tentang adab-adab? Kita boleh faham tentang perkara ini, kita tidak akan pandang. Kita tidak akan pandang apa yang dikatakan sebagai salam ini sebagai perkara yang enteng, yang kita ambil mudah. Baik, isu yang lain tentang salam ni apa, tuan-tuan? Kita biasa bagi salam pada orang yang kita kenal sahaja. Kita jarang nak bagi salam pada orang yang tidak kita kenal. Betul tak? Ni tak cakap orang lain lah. Kadang-kadang saya pun sama. Bahkan ketika mana orang yang kita tak kenal tu bagi salam pada kita, kita tanya dia balik. Sambil kita jawab tu, Waalaikumsalam. Kita pernah jumpa kat mana ya?
seolah-olahnya jadi ganjil ketika mana orang yang tidak kita kenal bagi salam pada kita. Walhal dalam hadis ini tadi Nabi menyatakan apa? Nabi menyatakan bahawasanya sebarkan salam dengan maksud iaitulah kita katakan kita sebarkan salam pada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Jadi selepas ni kena buanglah rasa malu kita. Sebaiknya sama-sama kita amalkan. Orang yang kita kenal ke, orang yang kita tak kenal ke, maka kita usaha untuk bagi salam. Baik, dalam adab salam tu macam mana pula? Biasanya orang yang seorang diri beri salam kepada kumpulan yang ramai. Contoh kita nampak ada kawan-kawan kita di office, kita baru datang, kita baru bagi salam, Assalamualaikum. Jadi semua jawab. Dia jenuh kalau yang ramai itu bagi salam kat seorang. Jadi yang seorang ni jenuh nak jawab. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Contohlah. Jadi adabnya yang seorang bagi salam kepada yang ramai. Kemudian yang berdiri kepada yang duduk. Dan kemudiannya yang muda beri salam kepada yang tua. Itu adabnya. Tapi kalau kata yang dah berumur, yang tua pun nak bagi salam pada yang muda, tak ada masalah pun. Kerana kita merebut yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai fastabiqul khairat, iaitulah berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Baik. Salam ni tidak cukup dengan lafaz, kalau boleh dengan wajah yang manis, wajah yang penuh senyuman. Sebab tu Nabi kata, tabassuma wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara kami itu sebagai satu bentuk sedekah. Jadi selain daripada bentuk wang ringgit, material, harta benda sebagainya, senyum kepada saudara kita juga sudah dianggap sebagai sedekah. Tapi janganlah pula bila hari ni hari Jumaat, orang lelaki pergi ke surau masjid nak sembahyang Jumaat, bila ada tabung Jumaat tu tiba-tiba kita senyum je kat tabung tu. Tu tak terpakailah. Sebabnya tabung Jumaat memerlukan duit untuk dimasukkan ke dalamnya. Jadi senyum tu tak terpakai untuk tabung Jumaat. Baik. Dengan maksud bila bagi salam dengan wajah yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataupun Assalamualaikum. Kemudian kalau boleh, kalau kata yang kita kata yang sama jantina dengan kita, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, maka kita berjabat tangan. Sudahlah kita bagi salam. Kemudian dengan wajah yang manis. Kita tak naklah bagi salam, mentang-mentang Ustaz suruh bagi salam pagi ni, dia bagi salam juga tapi muka kelat. Terpaksa. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Bila tanya apa hal Mat? Kau bagi salam ni lain macam je. Bagi salam tapi muka kelat. Berkulat-kulat. Bukan apa. Aku ni terpaksa je bagi salam. Tak boleh macam tu. Kalau boleh biarlah apa yang kita luahkan itu daripada hati yang ikhlas, bukan dipaksa, dan kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita bagi salam dengan wajah yang manis, kita berjabat tangan. Juga dalam istilah kita juga salaman. Dan kata Nabi SAW, tidaklah bertemu dua orang Muslim, melainkan ketika mana mereka bertemu itu, memberi salam antara satu sama lain, kemudian berjabat tangan, dan akhirnya berpisah, melainkan Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Jadi kita faham macam mana besarnya kelebihan orang yang bagi salam ini, yang sebenarnya dia mendoakan kesejahteraan untuk orang lain. Sebab tu kita kata untuk nak melunakkan hati kita, kalau ada sifat sombong, takabur, rasa diri lebih hebat daripada orang lain, maka lafaz salam itu sebenarnya akan melunakkan hati kita. Menjinakkan hati kita. Supaya kita tak jadi orang yang terlalu angkuh, yang akhirnya memandang orang sebelah mata. Na'udzubillah min zalik. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, iaitulah wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Saya nak mengatakan, tuan-tuan, puan-puan semua, bahawasanya pada ketika ini, masih ramai orang yang lapar di luar sana. Dan kita boleh nampak ketika musim COVID memuncak pada hari itu, dan kita dikenakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ataupun MCO, maka kita nampak sampai ada orang angkat bendera putih
Bukan menyerah kalah, tapi nak mengatakan mereka dah kehabisan stok makanan. Bermaksud masih ada orang di luar sana yang kadang-kadang tak cukup makan, bahkan tidak ada apa benda makanan di atas meja untuk dimakan. Baru-baru ni ada seorang sahabat, OKU, anak 2 orang masih kecil, isteri tidak bekerja, dia seorang designer. Dan ketika mana dia sudah habis bekalan makanan, diuji pula tidak ada job, biasa-biasa dia ada job untuk buat design. Maka jalan pintas yang difikir untuk mendapatkan wang segera adalah dengan dia menjual laptop dia. Muncullah ada sahabat yang karib mengatakan kepada dia, Mat, jangan jual laptop tu. Sebab itu antara sumber pendapatan. Maknanya dengan laptop itu dia boleh buat design. Jadi akhirnya kita bantu. Kita ada Jawi Food Bank. Maknanya di masjid-masjid, di masjid-masjid itu yang kita sebut sebagai sebagai pusat komuniti, imam-imam Jawi, Jabatan Agama Islam Persekutuan, bertindak dengan skuad musaadah itu akan pergi ke ahli-ahli Korea yang putus bekalan makanan. Alhamdulillah, dengan berkat itu, mereka menyampaikan bantuan segera, barang-barang asas makanan, dan juga yang kita katakan bantuan seperti sewa rumah dan sebagainya oleh pihak MAWI, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Maknanya apa, tuan-tuan dan rahmatullah sekalian? Cerita bagi makan ni, jangan pandang remeh. Sebab tu dalam surah Al-Insan, yang patutnya kita baca pada subuh pagi Jumaat, bila Allah menyatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami beri makan kepada kamu ini, kepada siapa? Golongan miskin, hamba abdi ataupun hamba tawanan, adalah semata-mata untuk mencari redha Allah. Kami sekali-kali tidak mengharapkan satu bentuk balasan, bahkan ucap syukur terima kasih kepada kami pun tak perlu. Sebab yang paling penting kami nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok bagaimana sifat orang beriman yang Allah rakamkan pada surah Al-Insan ini. Maknanya mereka bagi makan. Mereka tak lokek, mereka tak bakhil. Ada orang lapar, mereka sediakan makan. Dan akhirnya mereka kata apa? Kami tak mengharapkan sebarang bentuk balasan, bahkan yang paling utama adalah kami mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah ucap terima kasih pada kami, sebab apa yang kami ada ni pun, yang kami bagi ni pun daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Orang yang ada jiwa sebegini, tuan-tuan, orang yang hebat. Sebabnya apa? Dia tidak lokek, dia tidak bakhil. Dia sanggup berkongsi rezeki yang Allah bagi pada dia dengan orang lain. Dia tidak berkira. Dan saya nak nyatakan hal ini berlaku kepada sahabat kami arwah yang meninggal dunia, seorang peguam pada usia 38 tahun, meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak, yang kecil itu masih bayi lagi. Ketika mana dia kena serangan jantung pada malam itu, dan waktu itu isterinya doktor, isterinya kata, bang, kalau boleh mengucap bang. Alhamdulillah, sahabat kami arwah ini mengucap dengan jelas, dan bila bawa ke hospital kerana keadaan makin kritikal, disahkan meninggal dunia jam 1 suku pagi. Setelah 12 jam buat postmortem apa semua, barulah jenazah boleh dikeluarkan pada bilik mayat, dan kawan-kawan yang datang ziarah terkejut sebab apa? Melihat arwah ini seumpama baru meninggal dunia. Seperti orang tidur. Dan ibaratnya ada bintik-bintik peluh di dahinya. Tanda-tanda ini merupakan di antara tanda-tanda kematian husnul khatimah, kematian yang baik, sebagaimana kata para ulama. Jadi saya nak mengatakan, tuan-tuan, bila kita tanya kepada ahli keluarga, apa amalan arwah ni sampai Allah muliakan sebegitu rupa? Antaranya, kata mereka, arwah ni kalau ada kawan-kawan yang susah, contohnya tak ada duit, dia akan advance dulu. Bahkan kadang-kadang dia bagi terus je. Kata dalam poket ada 100-200, dia bagi terus. Seolah-olahnya, istilahnya tidak ada hari esok untuk dia. Apa yang ada semua tu dia bagi.
Kemudian kalau keluar makan dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, dialah orang yang paling awal akan belanja orang lain. Jadi kawan-kawan, ahli keluarga nak belanja pun tak sempat sebab dia akan bayar dulu. Subhanallah. Jadi saya kata dalam bab beri makan ini pun kita nampak macam remeh, macam kecil, tetapi kita tak pasti kalau inilah amalan yang melonjakkan diri kita tinggi pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kalau tengok ada kucing di jalanan, bahkan kalau ada anjing sekalipun. Baru ni viral, ada seorang abang food panda kita beri makan kepada anjing dekat traffic light di simpang itu. Jadi orang pun puji abang food panda ni sebab kata apa? Walaupun betul dia anjing, kita anggap sebagai najis mughalazah, najis yang berat. Tapi selama mana kita jagalah batas-batasnya, dan kerana dia sedang lapar mungkin, kita beri makan, mudah-mudahan itu pahala yang besar pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kerana itulah kata Nabi SAW dan sepotong hadis yang lain, Nabi menyatakan apa? Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka Allah walaupun dengan secubit tamar. Ibaratnya, kalaulah kita ni dah tak ada makanan, yang ada pada kita hanyalah sebiji tamar. Tiba-tiba ada orang yang lapar datang pada kita, tuan, ada ke tidak makanan dengan tuan? Saya ni terlalu lapar, 2-3 hari tak makan. Tuan-tuan, kita nak bagi semua pun, kita pun itu je lah yang kita ada. Kita pun ambil secubit ataupun sejepis daripada tamar tu, kita bagi kepada dia untuk dia makan. Paling kurang dapatlah alas perut sikit, walaupun tak banyak. Kata Nabi SAW, boleh jadi dengan sebab kamu memberikan secubit tamar itu, menyelamatkan kamu daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Suatu kita perasan tuan-tuan kan, amalan-amalan yang kecil ni kadang-kadang kita rasa kita take for granted. Alah, tak ada apa ni, setakat bagi makan, setakat bagi salam, setakat kita tolong orang, kita rasa tak ada apa. Tetapi mungkin besar pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mungkin amal soleh kita yang lain, macam solat, puasa, tunai zakat, pergi tunaikan umrah ataupun haji ke Baitullahil Haram, di sana ada unsur-unsur riak misalnya, na'udzubillah. Jadi Allah tak pandang pula amal-amal yang besar itu. Rupa-rupanya di sana ada amalan-amalan yang kecil pada kita dan kita rasa macam tak ada apa pun, tapi itulah yang besar pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita lakukan dengan penuh keikhlasan, tidak ada paksaan, dengan penuh kerelaan hati. Dan saya nak kata beginilah tuan-tuan. Ketika mana kita beri makan orang susah, sama ada di jalanan ataupun betul di mana-mana yang tempat yang kita jumpa, kampung-kampung sebagainya, pedalaman, ataupun di mana-mana lah yang kita jumpa orang susah ni, cuba tengok di saat kita bantu mereka. Apa yang mereka kata? Tuan, terima kasih Tuan di atas bantuan yang Tuan berikan. Saya doakan kebaikan untuk Tuan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Saya nak tanya, doa manakah yang lebih mulia, yang lebih hebat berbanding doa orang yang sangat terdesak tadi memohon bantuan? Ketika kita sampaikan bantuan, dia menyerahkan sepenuh doanya kepada Allah untuk kita. Sebab tu saya kata hari ini apa yang kita ada, jangan sombong sangat tuan-tuan. Dengan gelaran kita, dengan pangkat kita, dengan harta kita, dengan kerjaya kita, boleh jadi pada yang ada pada kita ini semua dengan asbabnya doa orang lain pada kita. Bahkan boleh jadi doa orang yang meminta-minta itu, yang kita jumpa di jalanan, kita bantu dia, doa itulah yang paling barakah untuk kita dan Allah makbulkan untuk kita daripada dia. Subhanallah. So, kalau kita faham kali ini, kita takkan jadi orang yang sombong, kita takkan jadi orang yang sangat mudah berkira, orang yang bakhil, sebab kita tahu dengan kita memperbanyakkan beri makan pada orang ini antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambungkan tali persaudaraan ataupun silaturahim. Tuan-tuan, hari ini banyak sebab kita nak gaduh kadang-kadang. Sepanjang tempoh
baru-baru ni pun bila berkempen sempena PRU yang ke-15 baru-baru ni, saya yakin ramai di antara kita sudah ada pilihan masing-masing. Dan kita pun kadang-kadang memberikan justifikasi. Kenapa saya memilih A, kenapa saya tidak memilih B. Bahkan waktu yang sama kadang-kadang kita memberikan hujah. Kamu tak patut sokong B. Sebab begini dan begini. Tuan-tuan, untuk kita bergaduh ni banyak sebab. Kadang-kadang kerana kita terguris hati kita, akhirnya makan hati, kecil hati, terasa hati. Semua berkaitan dengan hati. Sebab apa? Pada hati itu ada perasaan. Pada hati itu ada sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Suatu bila kita bergaduh, berselisih faham, bermasam muka, sudah tidak ada lagi ketenangan. Contoh yang terdekat, bila pasangan suami isteri bergaduh. Macam mana bergaduh ni kalau suami isteri? Dan macam mana nak tackle balik, nak pujuk balik pasangan yang mungkin dah mengajuk. Kalau orang lelaki ni, macam biasalah, dia buat tak faham je. Isteri mengajuk, macam tu je buat dia aja. Orang perempuan ni pula mengharap, lelaki aku ni bilalah nak pujuk aku. So, kalau kita boleh faham masing-masing kena ada saling peranan itu, give and take, maknanya suami bila dah bertengkar, berselisih faham dengan isteri itu, tak apa kita pujuk, hadiahkan bunga ke, kalau tak bunga betul pun, ikon ataupun emoji dalam WhatsApp pun okey dah. Assalamualaikum, minta maaf, abang dah tersalah cakap malam tadi, so terimalah bunga yang tak seberapa daripada abang, contoh. Sebab apa? Nak meredakan ketegangan. Itu dalam konteks suami isteri. Dalam konteks hubungan rakan sekerja pun berlaku perkara ini. Bahkan yang kita tengok pada musim kempen baru-baru ini adalah di antara penyokong-penyokong parti-parti politik yang ada. Dan saya nak mengatakan begini, kenapa kita tak boleh bersetuju untuk tidak bersetuju dengan pilihan sahabat-sahabat kita? Kalau kita sudah memilih A misalnya, kalau kawan kita tak pilih A dan dia memilih B, so tak apa. We might agree to disagree. Saya ada pilihan saya dan anda ada pilihan anda. So kita hormat each other. Soal yang paling besar adalah ketika mana kita memaksa orang lain untuk menerima apa yang kita yakini. Jadi akhirnya bertembung, clash. Suatu akhirnya baru-baru ni yang kita nampak kadang-kadang apa yang berlaku, left WhatsApp group. Tanda hati sudah panas. Kerana sudah tidak ada lagi hubungan silaturahim yang baik. Jadi dalam Islam tu diingatkan kepada kita, tidak bercakap di antara saudara se-Islam lebih daripada 3 hari itu sudah dianggap berdosa besar. Dan kata Nabi SAW, la yadkhul jannah al-qati'. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi macam mana nak tautkan balik ni? Suatu pesanan YDPA Salam Agung kita sangat baik. Ibarat apa ya? Kiambang berlalu biduk bertaut. Saya pun dah lupalah peribahasa tu. Tapi nak ceritanya antara poin besarnya adalah menang tak menang semua, kalah tak kalah semua. So this is the time to rebuild our nation again. Maknanya untuk kita membina balik sebuah negara yang lebih baik pada pandangan dunia misalnya, dalam konteks negara kita yang berbilang bahasa, berbilang agama, untuk sama-sama kita bersepakat, bersatu di atas kita kata kesatuan yang baik. Sebab saya katakan tidak ada satu negara yang lebih hebat daripada Malaysia, kerana kita duduk berbilang bahasa dan berbilang kaum, majoritinya Muslim, dan kita ada kawan-kawan kita dan sebagainya. Dan saya nak berkongsi sedikit tuan-tuan, pengalaman saya duduk di Sarawak hampir 5 tahun, ketika bertugas di sana, kita boleh tengok ini antara model yang terbaik. Sebab kita berkawan dengan semua bangsa. Daripada bangsa Kadazan, daripada bangsa Iban, bangsa Bidayuh, Melanau, sebab di Sarawak ini banyak suku etnik dia. Jadi kalau kita boleh fahamkan mereka, kami orang Islam ini ada akhlaknya, ada batasnya, dan kita tunjukkan bagaimana pergaulan kita, pergaulan yang baik. Saya yakin insya-Allah ramai orang akan tertarik dengan Islam.
Suatu hari ni kita tengok sekarang ni sedang berlangsung World Cup di Qatar. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana dakwah bilhal, dakwah secara tidak langsung yang dibuat oleh negara Qatar. Antaranya apa? Setiap kali masuk azan, masuk waktu solat, maka akan dipaparkan waktu masuk solat. Dan kalau tidak belum lagi bermula match atau perlawanan itu, akan dilaungkan azan. Kemudian apa lagi? Antaranya tidak ada penjualan alkohol sekitar stadium misalnya. Kerana bimbang akan berlaku huru-hara dan sebagainya bila orang mabuk kerana meminum alkohol itu ataupun arak itu. Kemudian tidak benarkan promosi LGBT. Kebetulan bidang saya juga. Bayangkan ada seorang berkulit putih, dia pakai baju rainbow dan nak masuk stadium, polis Qatar bertegas menegaskan kamu tak boleh masuk sebab ini antara salah satu unsur untuk kamu promote, dan akhirnya dia kata dia telah didiskriminasi. Akhirnya yang counterback adalah bukan orang lain pun yang satu bangsa dengan dia. Dia kata apa? Kita daripada barat. Dan kita kena ingat tidak semua apa yang kita amalkan di barat ini sesuai dengan budaya di tempat orang lain. Dan kita kena hormat tempat orang lain. Kerana mereka ada undang-undang mereka sendiri dan kita kena hormat perkara itu. So nampaknya bagaimana dalam dakwah itu mereka ada prinsip yang jelas, apa yang salah tidak dibenarkan dalam agama, tetap mereka berpegang, dan akhirnya orang terpaksa akur. Contoh baru ni bila pasukan Jerman kalah dengan pasukan Jepun 2-1. Saya walaupun ustaz tengok bola juga, kita pun update juga. So mereka sudah mula kononnya nak provoke dengan memakai One Love armband ni, maknanya simbol LGBT, yang sudah dilarang oleh FIFA pun sendiri dan pihak berkuasa Qatar. Dan akhirnya mereka buat protes macam mana ketika ambil gambar beramai-ramai itu mereka tutup mulut. Kononnya atas dasar protes kerana Qatar tidak membenarkan promosi LGBT. Akhirnya kita tengok macam mana mereka berpolitik dalam sukan itu. Pasukan Jepun yang fokus kepada permainan bola yang baik dengan semangat mereka akhirnya menangi perlawanan itu. So saya katakan tidak semua anasir-anasir yang daripada barat itu perlu kita terima dalam konteks acuan dan budaya kita, sebab kita ada prinsip agama yang jelas, nilai-nilai ketimuran, dan yang kita katakan sebagai adat budaya kita sebagai orang Melayu, orang Islam, orang Timur, dan juga dengan set undang-undang dalam negara kita, termasuklah Perlembagaan Persekutuan dan juga rukun negara kita. Baik. Yang keempat, iaitulah yang saya katakan sebagai kata Nabi SAW itu, wasallu bil-lail wan-nasu niyam. Dan solat malam ketika manusia sedang tidur. Tuan-tuan, 3 perkara tadi yang kita dah sebut di awal adalah bagaimana hubungan langsung kita dengan manusia. Tebarkan salam, beri makan, sambung silaturahim, tali persaudaraan. Kemudian yang keempat ini adalah hubungan personal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya kita hari ini dalam hidup, kadang-kadang kita ada banyak masalah, ujian. Kadang-kadang stres di tempat kerja. Kadang-kadang bergaduh dengan pasangan kita. Anak kita buat hal misalnya. Kawan-kawan kita, dan macam-macam lah ujian-ujian yang tertentu. Satu, kita kena ingat bahawasanya kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yusibhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka dia akan diuji. So, bila orang itu diuji, dia kena yang pertama sekali, kena sangka baik dengan Allah. Ya Allah, ujian yang kau berikan pada aku ni, berilah aku kekuatan untuk menghadapinya. Ujian ini besar macam mana sekalipun, aku tetap yakin engkaulah Tuhan yang maha besar di atas segala-galanya. So macam mana pun kita kena hadapi ujian itu, maka kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik dengan Allah. Husnuzan billah. Be positif. Walaupun kita tahu kadang-kadang kita rasa berat untuk menerima ujian itu, tetapi akhirnya kita akur bahawa itulah kehidupan kita manusia yang tidak luput daripada kelemahan dan kekurangan sebab kita ada emosi dan perasaan. Jadi bagaimana untuk kita nak redakan keresahan ini. Antaranya kata Nabi SAW dalam hal tadi, iaitulah
bahawasanya Nabi menganjurkan kepada kita ketika kamu ada masalah, antara jalannya apa? Salat. Kita baca dalam Quran kan, antaranya wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dan minta tolong dengan Allah dengan dua jalan. Yang pertama, jalan sabar. Yang kedua, jalan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Ayat yang lain, hampir sama di awal itu, minta tolong dengan cara sabar dan salat. Tetapi kemudian Allah kata apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali ke atas mereka yang khusyuk. So kalau orang itu khusyuk dalam solat, itu benda yang sangat nikmat pada dia. Ada saja masalah, dia akan ambil air semayang, solat sunat, hajat, 2 rakaat, dia mengadu dan merintih, merayu, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Nabi SAW, paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sedang sujud. Sebab tu bila mana kita ada masalah kan, kita ambil semayang, kemudian kita panjangkan sujud, kita rasa sangat tenang. Kita mengadu, merintih, ya Allah, aku tidak mampu berhadapan dengan orang, dengan ujian-ujian ini. Kau berilah aku kekuatan, sebab aku hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah kami memadai dengan Allah sebagai sebaik-baik pelindung. Jadi kalau kita boleh yakin dengan perkara ini, maka inilah amalan yang Nabi anjurkan untuk sama-sama kita bangun daripada malam itu. Solat, qiyamul lail, baca Quran, zikir, istighfar di atas segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan ketika itu manusia sedang tidur, kata Nabi SAW. Satu saya kata, orang yang biasa bangun malam ini, sebenarnya apa tuan-tuan? Dia akan ada kekuatan dalaman yang hebat. So dia tidak akan makan dengan pujian, tidak akan kalah dengan kejian, tidak akan rebah dengan dugaan. Sebaliknya dia seorang yang istiqamah di atas jalan Allah, firm pendiriannya sebab dia yakin Allah bersama dengan dia. Dan dalam hal ini saya katakan, sebagaimana kata para ulama, orang yang salat di malam hari, maka Allah akan indahkan wajahnya di siang hari. Subhanallah. So kita nampak kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang jaga salat, wajah mereka tenang. Wajah mereka sangat menyejukkan hati kita. Sebab itu bila kita doakan dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakan untuk kami daripada pasangan kami dan anak zuriat keturunan kami yang sejuk mata memandang. Ketika mana ditanya kepada seorang tabi'in namanya Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, apakah maksud sejuk mata memandang itu? Adalah kamu melihat ahli keluarga kamu tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So, saya katakan ini di antara 4 amalan yang boleh sama-sama kita amalkan untuk kita buat dalam kehidupan kita. Dan saya kata begini, kalau tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Dalam satu kaedah dalam Islam disebut oleh ulama, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa-apa yang tak dapat dibuat semua, jangan tinggal semua. So kalau tak dapat 4 perkara tadi kita nak buat semua, paling kurang 1/4 pun okey. Tapi kita istiqamah, kita konsisten. Dapat 2/4 pun okey. Dapat 3/4 pun lebih baik. Dan dapat buat semua, alhamdulillah. Dan akhirnya kata Nabi SAW, dengan 4 perkara tadi kalau kamu lakukan, iaitulah afsyus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan beri makan. Kemudiannya apa yang ketiga, iaitulah disebut sebagai wasilul arham, dan sambung tali persaudaraan. Dan yang keempat iaitulah disebut sebagai disebutkan sebagai tadkhulu yang keempat iaitulah wasallu bil lail wan nasu niyam, dan solat malam ketika manusia sedang tidur. Maka Nabi berkata di hujungnya hadis tadi, tadkhulul jannah bisalam, kelak kamu akan
kamu akan kita katakan kamu akan masuk ke dalam syurga dengan penuh keselamatan dan penuh kesejahteraan. So jadi saya nak kata begini ya. Saya nak katakan bahawasanya dengan melakukan amalan-amalan yang 4 tadi, walaupun kita rasa macam kecil, simple, tetapi besar dia punya kelebihan dan fadilat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So cuba kita beristiqamah untuk mengamalkan. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita akan masuk ke dalam syurga Allah dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Baik. Jadi saya rasa buat masa ni itu dahulu. Mungkin ada soal jawab yang ingin ditanya ataupun pandangan-pandangan daripada sahabat-sahabat semua, daripada warga Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UKM. Dengan itu saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator Encik Fattah untuk kita sambung kalau ada pertanyaan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Oh, rasa macam singkat sangat waktu Ustaz. Bertajuk seronok ni. Ni Ustaz, ada soalan datang daripada Azmi Muhammad. Dia tanya Ustaz, mohon penjelasan Ustaz berkenaan memberi salam pada lain jantina, memberi salam pada yang bukan Islam. Adakah fadilat bersedekah pada non-Muslim itu sama dengan kita bersedekah pada Muslim? Baik, terima kasih kepada Cik Azmi yang bertanya, Cik Fattah. Ya. Okey, baik. Tentang salam ni, okey. Yang pertama tentang bagi salam kepada yang berlainan jantina. Baik. Kalau suasana itu tidak menimbulkan fitnah. Contohlah kalau kita masuk pejabat, kita ada kawan-kawan kita, ada yang sama jantina, ada yang berlainan jantina, dan kita bagi salam. Yang tu tidak ada masalah. Okey, hukumnya harus. Tetapi kalau ada yang kita katakan situasi yang mungkin menimbulkan fitnah. Contoh, kita ni dah kahwin, ya, bukanlah kata dah kahwin tak boleh bagi salam, Cik Fattah. Boleh je nak bagi salam. Cumanya yang kita bagi salam tu, kadang-kadang ada yang kita sebutkan tu pada ketika situasi yang mungkin boleh menimbulkan fitnah daripada pandangan orang lain. Contoh ketika kita berdua-duaan, dan waktu itu kita contohnya suami orang dengan yang kita tu anak dara misalnya. Jadi kalau kata ialah setakat bagi salam yang asas tanpa ada fitnah itu bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau berdua-duaan dalam satu bilik, kemudian kita bagi salam juga dan kemudian dalam keadaan itu timbul fitnah yang tidak sewajarnya, maka seeloknya dielakkan. Tetapi secara umumnya bagi kita, selagi tidak ada situasi yang menimbulkan fitnah, yang boleh menimbulkan sangka buruk orang lain panduan. Kemudian bagi salam kepada orang bukan Islam. Kita sebenarnya bukan tak boleh doa pada dia, tetapi lafaz salam ni dia spesifik, dia khusus. Kita doakan kesejahteraan. Jadi untuk orang bukan Islam, kita hanya bagi salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera pun tak apa. Tapi bukan dengan lafaz Assalamualaikum tu. Sebab lafaz Assalamualaikum satu lafaz dengan kalimah yang mulia yang memang spesifik untuk orang Islam sahaja. Jadi kalau orang bukan Islam, kita bagi salam dengan maksud salam yang umum. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat petang, begitu. Itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang tentang sedekah kepada orang bukan Islam. Baik, betul. Di luar sana ni, orang yang susah dia tak kira bangsa dan tak kira agama. Ada orang bukan Islam dan ada orang yang sama dengan kita, sama-sama Islam. Jadi sudah pasti, yang afdal itu, yang lebih utama adalah kita bantu yang saudara se-Islam kita. Itu yang pertama. Kalaulah di sana, contoh di taman kita, di kampung kita, ada pula orang bukan Islam. Contohnya anti tua berbangsa Cina. Anti tua berbangsa Cina. Dan dia susah. Dan dia tidak ada belanja,
So kita pun bagi sedikit duit. So bagaimana hukumnya? Hukumnya harus. Kerana kita membantu orang yang susah tanpa mengira apa agamanya. Kerana sebab apa kita tolong dia? Kerana dia dalam keadaan susah. Sedang mengalami kesukaran hidup. Jadi tidak ada masalah untuk kita bantu. Bahkan dalam skuad musaadah yang kita kata di bawah Menteri Agama baru-baru ini, yang kita bantu pun ada di kalangan bukan Islam. Sebab apa? Mereka mengalami kesukaran hidup. Jadi tidak ada masalah. Cuma fadilat itu lebih afdal untuk kita bantu yang Muslim berbanding yang bukan Islam. Okey. Itu dulu, Encik Fatah. Ada lagi satu soalan ni, Ustaz. Saya pun tak pasti lari tajuk ke ataupun tidak. Apakah hukumnya menggunakan duit belanjawan tapi tidak direkod? Dia ialah mungkin soalan tu umum. Yang tu mungkin nak kena tanya dalam sidang parlimen kot. Kita faham soalan tu. Tapi kita ambil prinsip asasnya begini. Kalau dalam konteks kita bekerja pun, di jabatan kita, di kementerian kita mana-mana pun, kita memang ada rekod, kita kata rekod keluar masuk misalnya yang kita katakan apa yang telah kita belanjakan. Contoh, kalau kita kata nak buat satu program, sudah pasti ada invoice, kemudian ada LPO ataupun ada LO, local order, untuk kita masukkan amount yang perlu dibayar. Dan biasa yang berlaku penyelewengan adalah ketika mana mungkin perkhidmatan itu kita tak buat pun, tetapi kita mengadakan seolah-olah dibuat. Itu sudah salah satu bentuk penyelewengan. Jadi bagi saya dalam hal ini, kita berusaha untuk mengelakkan perkara-perkara sebegitu yang kita katakan sebagai pecah amanah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, kerana kalaupun tidak direkod di atas dunia, kerana kita sangka orang lain tak tahu, paling kurang yang kita kena yakin tetap dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. So lepas di dunia tidak bermaksud lepas di akhirat. Itu kalau orang ada jiwa yang beriman, jiwa yang akidahnya mantap, sebab dia tahu hidup di dunia tak lama. Dia kaya, dia mewah sekejap je. Tapi akhirnya nanti, di akhirat nantilah itu yang akan dipersoalkan. Okey. Ya, Ustaz. Ni ada yang dia bagi minta Ustaz sharekan NGO yang bantu pihak LGBT di Malaysia nantilah. Okey Ustaz, soalan terakhir Ustaz datang daripada saya. Ya. Okey. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau dalam WhatsApp bagi salam penuh tu bagus lah Ustaz? Ya. Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataupun Assalamualaikum. Okey, macam mana salam yang tak bagus Ustaz? Salam yang tak bagus. Yang tak bagus. Maknanya macam tu dia short form lah Short form macam assalam, sekum. Macam Ustaz cakap tadi. Tapi kebanyakannya orang pakai yang assalam tu. Macam mana Ustaz? Okey. Dia sebenarnya tentang saya kata lafaz tu, memanglah yang tepat, yang terbaik itu adalah Assalamualaikum. Kalau panjang lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa kita guna di surat lah. Bahkan di surat pun kadang-kadang kita guna short form. WBR, WBT. Betul tak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi tu kita buat WRB dan kemudian WBT, warahmatullahi wabarakatuh. Dalam WhatsApp kita fahamlah sekarang ni pun kadang-kadang orang takkan nak type panjang. Assalamualaikum, jenuh nak naik, padahal nak sampaikan benda yang lain tu. Tapi tak apalah, kita mulakan dengan salam. Baik. Saya mencadangkan kalau kata tak nak type panjang pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang, Assalamualaikum pun panjang. Assalam tu ASSALAM itu masih diterima kerana ada maksud. Daripada juga maksud sejahtera. Assalam. Sejahtera. Okey. Begitu juga salam. SALAM. Macam apa Noshkin tadi, boleh tak tulis salam saja? Boleh. Saya biasa guna salamnya SALAM. Apakah kalau salam tu SLM tu macam mana? Short form. Bagi saya masih okey sebab kita bermaksud untuk bagi salam kepada orang yang kita nak mula WhatsApp itu. Cuma yang jadi isunya kalau kata Assalamualaikum,
SEMEKUM contoh. Yang tu pun dari sudut ejaan pun dah tak kena, pronunciation pun dah tak kena. So kalau kata assalam, salam, SLM pun masih diterima, insya-Allah. Yang selain daripada tu, macam mana Ustaz? Selain macam tu kita elakkanlah. Elakkan. Okey. Okey Ustaz. Sampai sini saja soal jawab kita. Terima kasih Ustaz. Saya rasa macam tak cukup waktu je. Tapi yang apa-apa pun semuanya kena reda Allah Ustaz ya. Ya. Reda Allah, dan 4 perkara yang Nabi pesan tadi pun saya rasa macam bagus sangat Ustaz. Beri salam pada sesama kita, umat Islam. Beri makan pada yang tak berkemampuan. Jaga silaturahim kita. Dan last sekali, bangun malam lah solat. Itu yang buatkan kita dekat pada Allah Ustaz eh. Ya, betul. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Segala yang baik, yang datang, yang sempurna itu datang daripada Allah. Dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri Ustaz. Okey Ustaz, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Cik Fatah sikit boleh? Ya. Sedikit je pasal yang soalan daripada kawan kita tadi, Cik Azmi tadi, yang NGO LGBT tu. Okey. Kalau apa-apa yang berminat untuk tahu lebih lanjut, boleh hubungi saya. Saya sekarang dah balik ke bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM. So once ketika Parlimen bubar itu memang saya dah balik ke JAKIM semula. Itu memang di Pejabat Menteri. So kalau apa-apa yang nak maklumat lanjut, boleh hubungi saya untuk saya kongsikan NGO-NGO yang membantu LGBT yang ingin berubah khususnya, dengan bantuan dan bimbingan yang kita sediakan. InsyaAllah kita akan berkongsi nanti. Allahu'alam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Gambar dulu. Ustaz, minta on camera Ustaz, ambil gambar. Okey dah. Okey. Ni kaum-kaum FKAB. Okey semua dah bersedia. Okey, dengan kiraan 1, 2, 3 senyum. Sebentar. Satu lagi, freestyle. Dan 1, 2, 3 freestyle. Okey, itu saja. Terima kasih. Kembali berjumpa. Assalamualaikum. Terima kasih semua.